Oke, selamat tahun baru Cina kepada mereka yang merayakan Kong Si Fa Choi. Alright, today, so pertama saya pun nak beritahu dalam WhatsApp group, kita ada dua WhatsApp group, DMI 1, DMI 2. Itu adalah Sifu punya WhatsApp group dan tujuannya untuk tim Sifu ikut perkembangan uh, Deepgood, dan juga untuk kita sampaikan, kita didik, kita didik prospek yang belum jadi member dan juga yang sudah jadi member. Dalam grup itu Sifu dah buat setting yang boleh post hanyalah mereka yang sudah member. Mereka yang sudah member tu sudah pastilah tahu benda-benda yang asas mengenai live good. Asas, benda yang asas. Kenapa kita punya konsep bayaran bonus berdasarkan membership, bukan jualan produk. Sebab itu benda asas. Setiap orang yang join dia mesti tahu benda tu. Because that is our business. That is the difference. Itu perbezaan kita dengan Amway. Itu perbezaan kita dengan semua syarikat direct selling di dunia. Itu yang menjadikan kita berbeza. That is the asas. Now hari ini tiba-tiba ada orang post about that concept. Really make me angry. Because itu ditulis oleh seorang member. Rasanya lah member. Kalau bukan member, kenapa dia boleh jadi admin? Siapa lantik dia jadi admin? Kalau dia bukan member. Siapa punya orang tu? Who is that guy? Berani tulis benda-benda yang boleh menjadi fitnah. Fitnah lah tuan-tuan, kalau tidak dibuang post tu. Dia akan jadi fitnah tu. It will destroy the group. Destroy the group. Sebab dia kata membership adalah Ponzi scheme. Itu satu fitnah yang besar. Tidak boleh dibiarkan post itu berada dalam grup WhatsApp walaupun satu saat. Tidak boleh. So berapa ramai admin dalam grup itu, biarkan post itu berada di situ. Tidak di-delete. So many admin. Tidak boleh dibiarkan, tuan-tuan. Tengok benda macam itu, benda yang negatif, terang-terang negatif, you should delete immediately. As an admin. Siapa member dah admin kan? Dah dilantik jadi admin kan? Siapa yang sudah jadi member? Persoalannya, who is that guy? Siapa itu orang tu? Okay, check back. Who is that guy? Tuan-tuan punya downline ke? Yang menulis tu. Mungkin ada tuan-tuan tidak perasan sebab Sifu dah delete dia punya post. But some you sudah tengok dia punya post. Benda itu benda asas. Setiap kali BOP kita jelaskan benda tu. Tidak ada orang yang jadi member kalau dia tidak tahu benda tu. Dia mesti tahu. Dan itulah benda yang kekuatan kita. Membership itulah kekuatan kita. That is our strength. That is our goodness. Itulah kebaikan yang besar yang kita berikan kepada dunia. Macam mana boleh dikatakan itu satu kejahatan? Macam mana boleh jadikan itu satu Ponzi game?
Kita menghapuskan kezaliman yang sudah bermaharajalela dalam MLM sejak puluhan tahun. Sejak mula MW wujud. Sampai ke hari ini. Ada kezaliman dalam industri MLM. Live Good lah syarikat yang berani tampil dalam medan MLM ini untuk membersihkan kejahatan itu. Membersihkan kezaliman itu dengan memperkenalkan membership program. Kalau tidak membership, kalau macam biasa, harga barang di markup tinggi. Terutama lagi yang binary. Paling kurang 10 kali ganda markup dia. Kalau yang bukan binary seperti MW, paling kecil pun 5 kali ganda. Setiap kali orang beli barang, orang itu dizalimi dengan harga markup yang tinggi. Sebab itu kita tidak mengikut cara itu. Kita introduce a new way. A new way. Bukan MW. Live Good way. Kita tidak menggunakan markup price. Jadi orang-orang yang tidak menaja pun untung. Nah, bunga api dah. Bunga api dah mula dah. Bunga api dah mula dah. Kita tidak markup the price supaya orang-orang yang tidak menaja, orang-orang yang tidak aktif dalam penajaan, mereka nak cuma barang saja. Aku nak barang. Aku tidak minat bisnesnya. Mereka itu boleh join Live Good, dapat harga yang sangat rendah. Tidak payah di markup price. Jadi dia happy. Dia seronok, kan? Seronok aku dapat harga murah berbanding aku beli produk MW. Itulah sebabnya kita menggunakan membership. Supaya harga tidak tinggi. Everybody happy. Terutama mereka yang tidak buat bisnes. These people are consumers, pengguna tuan-tuan. Pengguna itulah king. The king is the pengguna, consumer. Bukan leader. Bukan leader. The consumers. 90% ahli dalam sebuah syarikat MLM ialah pengguna. 90%. 10% saja yang usahawan yang aktif sponsoring. So Live Good is good. Kan? Bila dia buat membership ini, kan? Ada pula hari ini somebody posting yang negatif. Benda yang positif dijadikan negatif. And you people just watch it. Tidak delete benda itu. Atau setidaknya respon lah. You have been learning from me for months. Dah berbulan-bulan dah tuan-tuan belajar dengan Sifu, kan? But you cannot answer that simple question. Simple tuduhan seperti itu tuan tidak boleh menjawab. Kalau tak pandai jawab, delete je lah. Ya. Tapi tidak ada siapa yang delete. Sampailah Sifu tengok. So jaga tuan-tuan. Ini reminder kepada tuan-tuan ni. Sebab grup itu grup bersama. Walaupun Sifu owner dia, tapi kita ni grup bersama. You are in my team. Dan tuan-tuan adalah admin. Okay, bila ada benda-benda yang negatif seperti itu, buang cepat. Sebelum dia menjadi racun. Sebelum dia menjadi racun, kena buang. Macam kita masukkan racun dalam badan, kita kena buang racun itu cepat. Jangan biarkan di dalam badan, nanti dia rosakkan badan tu. It's a toxic. Okay, dan tuan-tuan kalau nak respon senang je. Tuan-tuan delete benda tu, lepas tu tuan-tuan ambil video. Sifu dah buat Zoom meeting mengenai benda ni. Kan Sifu ada buat satu sesi Zoom meeting talking about this kind of things. Pergi ke YouTube, Sifu punya channel tu, ambil video tu, bagi kat dia. Post kat dia.
Tuan-tuan cari dalam channel YouTube Sifu. Ada tu. Okay, so that's one thing. Now second thing, Sifu dah post dalam grup senarai nama-nama. Senarai nama-nama. Ada tiga kriteria. Satu yang semua orang maksudnya everybody inside my team. Sama ada orang yang masih berstatus affiliate ada di situ dalam senarai itu, senarai besar itu. Orang yang sudah tidak aktif, maksudnya yang sudah expired, ada dalam situ. Dan orang yang sudah kehilangan dia punya matrix. Okay, orang yang sudah kehilangan matrix, bukan lagi affiliate, sudah retail customer. Okay, orang yang expired itu retail customer juga. Orang yang sudah expired itu retail customer juga tuh. Dia tidak layak bonus, nothing. Tapi at least dia masih ada matrix. Okay, dia masih ada matrix. Orang yang expired tu, sebab dia belum habis 1 bulan, okay? Dia belum bayar, bulan ni. Tapi dia sudah lebih dia punya tarikh akhir, sudah lepas tarikh akhirnya, jadi dia menjadi expired. Tapi belum sampai kepada bulan baru, masih bulan yang sama, masih current month. Masih bulan semasa. Jadi kalau masih bulan semasa, dia punya metrik masih ada. Metrik belum rosak, belum habis, belum hancur, belum binasa. Namanya masih ada dalam metrik. Okay, tapi bila sampai dah bulan baru, dia masih tidak bayar. Yang bulan lepas dia tidak bayar. Masuk bulan baru, orang itu dipanggil orang yang sudah kehilangan matrix. Dia retail customer juga, macam orang expired tu. Tapi dia lebih teruk, sebab apa? Dia punya matrix hilang. Matrixnya sudah tidak ada. Namanya tidak ada dalam matrix. Okay? Bukan matrixnya hilang tu, dia yang hilang. Okay? Sebab kadang-kadang boleh confuse juga ni kalau kita kata matriknya hilang kan. Matriknya tidak hilang, dia yang hilang tu. Namanya yang hilang. Dia punya nama tu hilang di dalam dunia matrix. Dunia matrix. The Matrix kan. Tengok movie tu, movie The Matrix. Dia tak ada di situ dah. Dia tidak ada dalam dunia matrix. Namanya dah gone. Dah buang. Sistem dah buang nama dia. Kan? Engkau dah 1 bulan tak bayar lah. Buang. Okay, the question is, kalau tuan-tuan tengok senarai nama tu, dekat-dekat around 80 orang. Cuba lepas meeting ni tuan-tuan tengok. Lepas meeting tengok senarai tu. Senarai golongan manusia yang matriksnya dah hilang. Tengok nama-nama tu. Siapa dah susun tu. Ikut abjad. Ada nombor lagi, bilangan tu. Tengok berapa ramai tu. Siapa buat benda tu. Ambil masa siapa buat tu. Ambil masa siapa nak buat tu, bukan senang nak buat tuan-tuan. Sebab laporan tu tidak ada dalam sistem. Laporan orang yang tidak ada matriks. Mana ada dalam sistem tuan-tuan? Mana ada satu laporan yang kita boleh tengok begitu? Kan? Tidak ada. Siapa yang kena buat laporan tu? Okay, kalau laporan yang yang semua orang tu, laporan semua orang tu
Itu kita boleh ambil daripada enroller tree. Enroller tree kita boleh tengok dia punya laporan tu, kita boleh nampak semua orang yang sudah daftar sebagai member. Tapi dalam enroller tree itu, dalam sistem, I'm talking about the system. Bila tuan-tuan tengok enroller tree itu, mana kita tahu siapa yang expired, siapa yang tidak expired, we don't know. Siapa yang hilang matriksnya, kita tidak tahu, tidak disebut di dalam laporan enroller tree. Tidak ada. Enroller tree just to say, inilah orang-orang bawah kau. Label keberapa mereka itu yang sudah daftar. Tapi tidak tahulah mereka ini masih aktifkah, tidak aktifkah, I don't know. Kata sistem tu. Dan sistem tu kata, I don't know. Kan? But these are the people in your team yang pernah daftar sebagai member. Tapi sekarang aku tak tahu, dia kata. Kan? Sistem kata, aku tak tahu. Dia ini dah bayar ke belum? Bulan-bulan tu dah bayar ke belum? Bulan lepas dia dah bayar ke belum? I don't know. Tidak ada dalam laporan enroller tree. Okay, enroller tree tidak bagi tuan-tuan maklumat orang tu sudah bayar ke belum ke bayar ke, dah hilang metrik ke. Tak ada, tidak ada. Bila tuan-tuan buka laporan dalam sistem yang bahagian matriks, tuan-tuan nampak apa? Tuan-tuan nampaklah di situ ada nama-nama orang yang sudah bayar bulanan itu. Yang sudah bayar bulanan, tuan-tuan. Ada nama-nama di situ dan orang yang masih dalam kategori expired. Tapi dia tidak sebut expired, tidak disebut expired. Tapi kita boleh tahu orang itu expired sebab dia punya tarikh. Dia punya tarikh autoship itu sudah lewat. Okay? Sudah lewat tarikh autoshipnya itu. Bukan tarikh next month. Kalau tarikh next month bermakna orang itu sudah bayar. Okay, dalam matric list. Dalam matric list kita boleh tahu. Tengok autoship date. Kalau dia punya tarikhnya itu bulan depan bermakna orang itu sudah bayar. That person sudah bayar. Kalau tarikhnya masih bulan ini, that guy belum bayar. That person belum bayar tu. Itu cara kita tahu dalam matric list. Kita tahu siapa bayar, siapa belum bayar. Tapi tidak ada dalam matric list senarai nama orang yang tidak bayar bulan lepas. Tidak ada. Tidak ada dalam matric sebab dia nama dia dah hilang dah. Nama dia sudah hilang dalam matric. Jadi kita tak nampak nama dia. Jadi macam mana kita tahu? The question is, macam mana kita nak tahu orang yang sudah hilang matriknya? Tidak ada laporan dalam sistem. So macam mana Sibu boleh tahu? Macam mana Sibu boleh buat laporan tu? Kerja keras lah. Sibu kena buat kerja keras untuk create that laporan. Banyak benda Sibu buat untuk dapatkan senarai nama tu. Sebab tidak ada dalam sistem. Tidak ada dalam sistem. Kalau ada baguslah. Kan Sibu mungkin nak propose benda tu. Kan mungkin Sibu nak propose pada syarikat, bagilah satu laporan senarai nama orang yang sudah hilang matriks. Supaya kita boleh follow up with these people kan. Tapi tidak, for the time being tidak ada. Jadi Sibu kena create that report. Daripada mana Sibu create? Sibu ambil yang enroller punya report. Sibu compare, bandingkan dengan matric list punya report. Di compare, dibandingkan. Mana-mana nama yang tidak ada dalam matric list itu adalah nama-nama orang yang sudah hilang matriknya. Itulah dia, itu cara dia. Dalam enroller tree ada nama dia. Dalam matric list tidak ada nama dia. These people yang hilang dia punya matrik lah. Jadi kena compare satu-satu tu tuan-tuan. Kena bandingkan satu-satu tu.
Dalam tim Sibu dah ada dekat 600 orang. Hampir-hampir 600 orang. Termasuk yang hilang metrik tu. Jadi kena bandingkan tu. Take time. Ambil masa. Kena ini cara manual ni. Tapi bagi Sibu penting sebab Sibu nak remind orang-orang yang sudah kehilangan metrik itu. Nak bagi tahu dia, engkau dah hilang metrik ni. Kalau kita tidak tahu macam mana kita nak bagi tahu dia? Kita tidak tahu yang dia kehilangan metrik. Jadi susahlah kita nak bagi tahu. Jadi we must know. Okay, sebab kita ini buat bisnes ini secara serius, tuan-tuan. Kita buat bisnes ini secara serius. Every person inside our group is important person. Setiap orang yang sudah jadi ahli dalam grup kita tu, orang itu penting. Penting. Because dia part of our group. Jadi kalau dia tidak bayar maintenance bulan lepas atau bulan-bulan sebelumnya tu, then we must find out why. Kena tahu kenapa. Kenapa engkau tidak bayar maintenance itu? Jadi takut dia masih tidak faham. Kita takut dia masih tidak faham about the business. Kenapa perlu buat setiap bulan maintenance itu? That could be the biggest reason kenapa dia tidak bayar. Sebab bayaran itu tidaklah mahal. Just 55 ringgit saja. With all the benefits. Dengan pelbagai manfaatnya itu. 55 ringgit itu sangat-sangat kecil. Sangat kecil. The value daripada dia bayar 55 ringgit itu, nilai yang dia dapat itu berlipat-lipat kali ganda nilainya daripada apa yang dia bayar 55 ringgit tu. Dan ini cara tuan-tuan nak tahu sama ada bisnes itu Ponzi game ke, skim cepat kaya ke, skim Pak Mantelo ke. Sibu dah ajar macam mana nak tahu apa definisi skim cepat kaya, Ponzi game, apa definisi dia. Sibu dah ajar ni dalam Zoom meeting lepas, beberapa minggu lepas. Sebab ini topik penting. Sebab kita nak menjawab soalan macam tadi pagi itu. Soalan macam itu. Kalau kita tidak tahu macam mana kita nak jawab. Jadi Sibu dah ajar benda ni dalam Zoom meeting lepas-lepas. Okay, ada dalam channel YouTube Sibu tu. Secara ringkasnya senang je tuan-tuan. Nak tahu Ponzi game, skim cepat kaya apa, piramid ke apa semua tu, scammer ke? Look at the value. Lihat kepada nilai. Nilai yang engkau dapat dan nilai yang engkau beri. Dapat. Look at the nilai, the value. What you give and what you get. Give and get. Business is about transfer of value. Perniagaan itu ialah pertukaran nilai, tuan-tuan. Itulah definisi perniagaan. What is business? Business is about exchanging nilai, pertukaran nilai. Aku bagi engkau duit, engkau bagi aku apa? Oh, engkau bagi aku barang. Okay? Oh, engkau tak bagi barang, engkau bagi apa? Engkau bagi aku servis. Okay? It can be product, it can be service. Boleh jadi produk yang kita dapat, boleh jadi bukan produk. Boleh jadi ialah servis, perkhidmatan. Boleh jadi combine dua. Dapat produk, dapat perkhidmatan. Boleh jadi tuan-tuan dapat produk digital produk. Bukan produk, digital produk.
Semua itu ada nilainya. So tuan-tuan guna otak saja. Guna otak, nilaikan berapa nilai yang tuan-tuan dapat. I'm paying this much. I'm getting this much. Okay, compare the value. Am I getting bigger value or not? Kalau tuan-tuan dapat nilai yang kecil daripada apa yang tuan-tuan bayar, itu ialah Ponzi game. Itu adalah skim cepat kaya. Itu scammer. It's part of scammer. Walaupun dia ada produk, walaupun dia ada servis, tapi nilainya kecil berbanding dengan apa yang kau bayar. Still, dia masih dipanggil Ponzi game. Dia masih dipanggil skim Pak Mantelo. Dia masih dipanggil skim cepat kaya. Dia masih dipanggil scammer. Sebab engkau dizalimi. Engkau dizalimi. Di asasnya, engkau dizalimi tidak? Itu asasnya. Engkau dizalimi atau tidak? Kalau engkau dizalimi, that is benda-benda yang kita panggil tu. Tetapi kalau engkau dapat something value bigger than what you pay, lebih besar daripada apa yang kau bayar, itu bukan Ponzi game. Itu bukan skim cepat kaya. Bukan. Sebab engkau dapat banyak daripada apa yang kau bayar. That is good lah. Baguslah tu. Perniagaan lah tu. That's what perniagaan is. Itulah perniagaan yang betul. Itulah perniagaan yang halal. Itulah perniagaan yang bagus. Sebab engkau dapat lebih besar daripada apa yang kau bayar. Sama ada dia produk kau, dia perkhidmatan kau, sama ada dia digital produk kau. Doesn't matter. Nilainya itu, tuan-tuan kena bandingkan nilainya itu. The value of that service, product ataupun digital product. What you get. Ini sih sudah huraikan dah panjang dalam satu Zoom meeting. Kita punya service inside the membership itu nilainya besar, tersangat besar, jauh lebih besar daripada apa yang tuan-tuan bayar RM55 tu. Berganda-ganda kali besar. So macam mana dia boleh jadi Ponzi game? By definition. By definition. Macam mana boleh panggil dia skim piramid kau? Macam mana boleh panggil dia Ponzi game kau? Macam mana boleh panggil dia get rich quick scheme kau? Tidak boleh. Kalau dia begitu, macam mana syarikat ini boleh dapat sijil daripada kerajaan Amerika? Kerajaan Amerika itu sangat ketat, tuan-tuan. Nak bagi lesen sebuah syarikat MLM sangat ketat. Banyak peraturan-peraturan dia kena comply. Kalau sebuah syarikat yang Ponzi game, masa nak apply pun dah kena tendang dah, tuan-tuan. Apalagi nak bagi sijil. Nak apply pun dah kena tendang dah. Dah kena tendang keluar daripada pejabat dah. Tidak mungkin boleh dapat sijil. Mana-mana syarikat yang berbentuk Ponzi game. Impossible. Mustahil tu. Sebab tu saya sangat marah betul sangat pagi tadi, marah sangat. Very angry. I'm very angry. Benda ni sudah sibuk sentuh dah. Dah sentuh satu panjang dalam Zoom meeting, satu sesi dah sibuk sentuh kan. Okay, jadi orang-orang yang sudah berstatus expired, what need to do? Okay, sibuk saya salah seorang dalam senarai itu. Sibuk tunjuk senarai itu. Contohlah tuan-tuan. Katalah tuan-tuan ada dalam senarai nama tu kan. Oh, your team. Okay, ini akademi kita. Akademi website dia apa? www.livegoodagent.com www.livegoodagent.com Itu alamat dia, website. Tuan-tuan tekan yang tu, tuan-tuan nampak benda ni. Tengoklah tuan-tuan guna apa. Tuan-tuan guna PC ke laptop ke macam ni lah.
Tapi kalau tuan-tuan guna mobile phone, dia beza sikit lah. Sebab skrin dia kecil. Tapi tuan-tuan akan nampak benda ni. So di paling bawah ni dia ada status bayaran, tuan-tuan. Status bayaran. So ada 3 butang. Kalau lebar dia macam ni lah. Kalau tuan-tuan punya skrin kecil, dia menegak. So ini yang sebut kata semua orang. Okay, laporan kalau tuan-tuan tekan ni, dia keluar laporan semua orang. Semua orang. Termasuk orang yang sudah hilang matrik. Termasuk orang yang sudah expired. Termasuk orang yang aktif. Termasuk orang yang masih dalam status affiliate. Semua orang ada di sini. Kalau nama engkau tak ada di sini. Oh Sifu, nama aku tak ada di sini. Bagi tahu Sifu lah. Kalau engkau dah jadi member, engkau dah daftar affiliate, mesti nama engkau ada kat sini. Kecuali mungkin hari inilah siapa yang baru daftar hari ini mungkin tak ada masuk. Tapi kalau yang sudah a few days ago, apalagi few months ago, your name should be in here. Nama engkau sepatutnya ada dalam senarai ini. Ikutlah, tengoklah tuan-tuan punya nama tu. Sifu dah susun ikut abjad. Sifu dah susun ikut abjad ni. Senang nak carilah. Senang nak cari kerana dah disusun ikut abjad. Okay. Kalau engkau Z, engkau turun bawah lah. Tengok di paling bawah lah. Kalau Z, kan? Tengok di bawah lah. Jangan scroll. Kalau scroll, penat lah engkau. Ini ada 600 orang ni kan. Berapa ratus orang dah? 590 orang dah. Tim Sifu ini sudah ada 590 orang. Semuanya yang pernah daftar jadi member. Dah ada 550 orang dah. Kalau semua orang ini aktif, kalau semua orang ini aktif, sebenarnya Sifu dah platinum dah. Sifu dah pangkat platinum dah. Sebab platinum 500 je. Ini dah 590. Tetapi dalam grup ini, dalam senarai ini, ada yang sudah kehilangan matrik. Jadi orang kehilangan matrik ini dia tidak aktif. Tidak aktif. Itu satu hal. Yang kedua, ada orang yang sudah expired. Ada orang yang sudah expired. Kalau expired, tuan-tuan, itu juga tidak aktif. Yang hilang matrik tidak aktif. Yang expired juga tidak aktif. Sebab itu dipanggil expired. Sebab itu istilah dia expired. Kan? Tidak aktif lah tu. Tidak aktif. Jadi yang nama yang masuk dalam kita punya pangkat itu, yang dikira dalam pangkat kita itu ialah yang berstatus affiliate dan yang berstatus aktif. Itu saja yang dikira. Itu dikira. Kalau matrik hapus macam ni tidak dikira ni tuan. Dalam tuan-tuan punya pangkat itu. Tidak dikira. Dan yang expired macam ni, ini expired. Tidak dikira tu. Jadi bila kita nak kejar pangkat kita tu, nama-nama ini yang penting kita kena tahu ni. Siapa yang expired, siapa yang dah matriknya hapus. Sebab mereka tu tidak termasuk dalam kita punya bilangan ahli untuk kira pangkat kita. So kita kena contact mereka itu. Supaya mereka sambung dia punya maintenance. Kan apa masalahnya? Why? Kenapa engkau tidak sambung kau punya maintenance itu? Sedangkan manfaatnya besar. Kenapa engkau tidak mau bayar RM55 untuk dapat manfaat yang besar? Why you stop? Kena tanya dia. Kena berbual dengan dia. Why you stop doing this wonderful business? Global business. Just RM55 saja. Kenapa engkau tak sambung? Engkau dah jadi member. Engkau tak sambung dah expired. Dah sebulan dah engkau tak sambung dah. Hilang dah engkau punya matrix. Okay, so ini senarai semua orang. Kalau engkau punya nama tak ada di sini, kontak Sifu akan masukkan.
maybe termiss, kan? Or maybe you are new person. New person tidak masuk lah tuan. Saya kena update lah. Okey, butang yang kedua ini adalah senarai yang expired. Ini yang expired saja. Tadi itu semua. Jadi senarai nama ini yang expired saja. Ada 21 orang as of today lah. Besok lain cerita lagi. Besok lain cerita. Ini hari ini punya cerita. Sama ada berkurangan atau bertambah, we don't know. Kalau orang-orang ni dia buat bayaran besok, bermakna berkuranglah benda ni, kan? Tapi kalau orang-orang ni tidak buat bayaran besok dan ada lagi orang-orang baru yang sudah expired, bertambahlah bilangan ni. Okey, bertambahlah bilangan ni. Nah ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu senang saja tuan-tuan, tak payah tengok ini pun tak apa. Tak payah tengok senarai ini, tuan-tuan login lah. Tuan-tuan login saja. Login tengok dalam My Membership, tengok kat situ. Login dan tengok My Membership. Kalau tuan-tuan dah bayar, dia beritahu Februari dah bayar. You have paid for the following month. Ada tulisan lah Februari. Dah bayar lah tu. Aktif lah tu, aktif lah, affiliate lah. Tapi kalau tuan-tuan buka sistem, tekan My Membership, dia tulis kat situ, you have not paid for this month. Bermakna tuan-tuan belum bayar lah. Engkau belum bayar lah. You have not paid for this month. Tapi masih aktif. Masih aktif. Maksudnya belum sampai tarikh akhir. Okay. Now itu orang yang masih aktif. Statusnya dalam laporan begini dia sebut tulis sana aktif. Kalau yang sudah bayar tu affiliate. Now kalau tuan-tuan buka sistem, pergi My Membership, yang tertulis itu ialah kan, become a member, dia kata. Dia tak kata you have not paid. Dia tak kata itu. Okay. Tapi dia kata become a member. Become a member. Maksudnya engkau dah hilang metrik engkau dah. Become a member tu maksudnya engkau dah hilang metrik dah. You are not a member anymore. You are not a member anymore. Status engkau dah bukan member dah. So dia kata become a member. Okay. So jadi jaga tuan-tuan punya status. Jangan sampai dah habis new bulan baru dah, belum bayar lagi, metrik dah hilang dah. Tuan-tuan, bila tuan-tuan buka metrik, tak ada metrik dah. Mana boleh buka pun. Tuan-tuan bukan member dah. Kan? You bukan member dah. Tak ada engkau punya metrik, tak ada dah. Yang boleh engkau tengok, engkau punya enrollatry. Itu boleh lah. Okay. So itu senarai yang kita panggil hilang metrik. So how many ni? Metrik hapus ni how many? 87 orang. 87 orang ini berstatus metriknya sudah hapus. Okay. Kalau yang tadi yang expired tu senang je. Engkau sambunglah. Engkau pergi bayarlah besok. Metrik engkau masih ada tu. Metrik engkau masih ada. Okay. Cepat-cepat pergi buat bayaran. Maintenance bulanan tu. Cepat-cepat. Yang dah hapus macam mana? Yang metrik dah hapus macam mana tu? Nak buat apa? Sama juga. Buat bayaran lah. Buat bayaran lah. Then your metrik akan wujud balik. Cuma lokasinya berbeza. Itu saja. Tapi still engkau ada metrik. Jangan sampai tak ada metrik. Ya. Sebab metrik itu penting tu tuan. Metrik itu penting. Kalau tak ada metrik, rugi lah. Sebab spillover boleh happen anytime. Satu hal. Yang kedua ni tuan-tuan, your people that you sponsor. Okay. Kenapa kita kata orang yang kehilangan metrik ini dia rugi besar kan? Because the people that you sponsor itu yang kerugian yang paling besar tu. Kerugian yang paling besar kepada mereka yang kehilangan matriks. Apa dia?
Banyak kerugian dia, tapi yang paling besar kerugian dia, tuan-tuan. Okay, listen to what I say. Kerugian yang teramat besar yang boleh mengalirkan air mata. Air mata boleh mengalir. Jangan main-main, tuan-tuan. Kalau hilang matrik ini bukan benda yang kecil, tidak, besar sangat impact dia. Kalau tuan-tuan tahu mengalir air mata tu kan, apa dia? The people yang you sponsor tu. Orang yang kau sponsor si A, si B, si C. Ini kau sponsor ni. Contoh. Engkau sponsor si A, si B, si D kan. Orang ni pula dia sponsor orang dia. Ada engkau sponsor orang dan orang ni ada sponsor. Engkau pula yang cuai sehingga engkau punya matrik hilang. Engkau tak bayar, 1 bulan kau tak bayar kan. Hilang matrik engkau. Okay, dalam dunia matrik, tuan-tuan, dalam dunia matrik dia susun macam ni. Orang yang kau sponsor ni dia dah jadi macam ni. Ini yang kau direct sponsor ni. Ini si A, si B, si C, si D. Macam ni jadinya. Yang dia sponsor tu macam ni. Ini orang ni si A dia sponsor kan. Dia macam tu. Engkau dah ada matrik dah. Dan matrik ini akan berkembang ni, tuan. Tapi bila engkau dah tak bayar bulanan tu, gone. Yang gone siapa? Engkau. Ini tak gone. Ini ada, tuan-tuan, ada. Engkau yang tak ada. Nama engkau yang tak ada. Engkau bukan lagi berada di atas orang-orang ni yang engkau sponsor ni. Somebody else. Atas tu dia akan hook dengan yang di atas tu. Jadi nama engkau hilang. Nama engkau yang hilang. Nama-nama ini masih ada. Downline engkau tu masih ada di situ. Engkau yang tak ada. Jadi penat saja engkau sponsor mereka itu. Penat saja engkau sponsor mereka itu. Mereka bukan lagi dalam engkau punya hierarki. Engkau dah tak ada nama dah. Dalam matrik lah. Sedih ni, tuan-tuan. Cerita sedih ni. Pasal RM55. Pasal RM55 engkau tak bayar, engkau hilang benda ni. Engkau sanggup kau? Setiap orang ni dia bagi engkau RM1.20 setiap bulan ni. Setiap orang tu RM1.20 setiap orang. Engkau dah 40 orang di bawah engkau saja pun dah boleh cover engkau punya bulanan yang $10 tu. 40 orang saja di bawah engkau ni dah boleh cover dah maintenance. Kenapa engkau tak jaga? Kenapa engkau tak jaga engkau punya matrik? Kenapa engkau sanggup hilangkan nama engkau di situ? Kan tidak masuk akal kan? Kecuali engkau tak faham je lah. Kecuali engkau tak faham lah. Engkau tak kisahlah sebab engkau tak faham. Kalau engkau faham, engkau mesti kisah benda tu. Jadi ini macam mana ni? Hilanglah. Hilang selamanya ni. Orang yang engkau sponsor ni, dalam matrik engkau, hilang selamanya lah. Engkau tidak boleh ambil lagi position ini. Tak boleh. Jadi kalau aku sambung aku punya maintenance, di mana aku masuk semula? Engkau dilahirkan semula. Engkau reincarnate. Kan orang putih kata macam tu. Engkau reincarnate. Tapi engkau tidak boleh masuk dalam posisi ini. Tidak boleh. Gone. Engkau punya yang kau direct sponsor tu gone. Okay. So di mana aku masuk? Tengok engkau punya sponsor siapa? Siapa yang sponsor engkau? Orang yang sponsor engkau tu siapa?
Bila engkau nak masuk semula, bila engkau nak, bukan masuk semula, bila engkau bayar engkau punya maintenance tu. Bila bayar maintenance, tuan-tuan masuk semula dalam matrix. Okay. Jadi, di mana masuk tengok rangkaian engkau punya penaja ni, engkau punya sponsor siapa tu. Tengok dia punya rangkaian tu, tuan. Rangkaian dia dalam matrix lah. Dalam matrix dia. Contoh. Tempoh hari engkau kat sini. Dulu masa engkau join tu. Ini sponsor engkau. Ini engkau. Anda di sini. Sebab engkau cuai. Engkau leka. Engkau tak bayar 1 bulan maintenance. Ini dah hilang. Nama engkau di sini dah hilang dah. Tak ada, orang lain ambil. Okay. Boleh jadi dia ini direct terus begini. Walau alam, tengok sistem punya status. Jadi kalau engkau masuk balik, di mana posisi dia? Dia akan cek macam ni. Okey, ini dah ada orang ambil. Ini dah ada. Oh, engkau masuk sebelah sini. Ini posisi baru. Ini posisi baru engkau. Bila engkau bayar maintenance tu. Bila engkau dah hilang matrix, lepas tu engkau bayar, sambung bayar, engkau masuk di sini. Sebab inilah posisi yang ada. Di bawah engkau punya penaja. Ini tak boleh. Ini dah ada orang ambil dah tempat engkau dulu tu. Ini dah ada orang, Ini semua orang aktif ni. Ini semua orang aktif. Now, engkau berada di sini dan ini engkau punya orang dulu. Ini orang yang kau sponsor. Engkau dah jatuh di bawah orang yang engkau sponsor. Mengalirlah air mata engkau kan. Menangislah tuan-tuan. Sebab engkau jadi downline kepada downline engkau. Engkau menjadi downline kepada downline engkau. Mereka ini engkau sponsor. Engkau yang sponsor dia. Dalam enroller tree lah. Kan dulu engkau di atas. Mereka ni di bawah. Nah sekarang sebab engkau cuai tak bayar bulanan tu, engkau dah masuk balik di sini. Di bawah kaki bawah engkau. Sistem yang atur. Sebab inilah posisi yang kosong. Itu posisi yang kosong. Engkau masuk situ lah. Okay. Jadi jangan sampai tuan-tuan hilang matrix. Jangan sampai 1 bulan tidak bayar. Habis 1 bulan tak bayar bulan tu. Sampai bulan baru. Hilang matrix. Hilang. Rugi. Sangat rugi. Tapi kena masuk lah. Kena continue lah. Walaupun rugi tak apa lah. Ambil lah sebagai pelajaran. Start lagi sponsoring orang. Bila tuan-tuan sponsoring, masuklah sini. Harap-harap orang yang tuan-tuan punya downline itu, dia rajin, dia spill over. Masuk bawah kau. That's what you need to do. Cerita lama. Buka cerita baru. Okay. Buka cerita baru. Okay. Jadi ini dia impact dalam matrix. Matrix impact. Dia impact. Dan juga dia impact dalam tuan-tuan punya matching. Now matching dia impact macam mana? Tidaklah besar sangat impact dia, tuan Tidak besar sangat impact dia. Sebab apa dalam matching ni dia menggunakan tuan-tuan punya enroller tree. Okay. Jadi ada juga obat dia. Okay. Ada obat dia juga lah tuan-tuan. Jadi jangan terlalu bersedih sangat lah. Sedih juga tapi ada obat dia juga tuan-tuan. Sebab apa dalam matching itu. Dalam matching ini tuan-tuan dia kira tuan-tuan punya enroller tree. Jadi enroller tree tuan-tuan masih
Tuan-tuan yang sponsor orang-orang tadi tu, yang 4 orang tu. Tuan-tuan sponsor dia kan. Okay. Jadi matching ini melihat kepada enroller tree. Jadi tuan-tuan masih apply kepada orang-orang itu. Orang-orang ini yang tuan-tuan dalam matrik ini, dalam matching, tuan-tuan masih di atas dia. Okay. Itu pengobat dia lah. Ada pengobat dia jugalah. Dalam matching. Jadi tuan-tuan masih makan 50% dalam bonus metrik mereka itu. Walaupun tuan-tuan sudah jadi downline dia, tapi dalam matching tuan-tuan masih sebagai upline. Enroller tree tidak berubah. Walaupun tuan-tuan lupa maintain. Cumanya tuan-tuan kena maintain. Kalau dah lupa sebulan lupa dah, cepat-cepat maintain lah. Supaya boleh makan matching. Kalau tuan-tuan masih tidak maintain, tuan-tuan masih apply tapi tuan-tuan tidak layak bonus. Bonus tak layak ya. Semua bonus tuan-tuan tidak layak makan kalau tuan-tuan tidak maintain. Okay, siapa yang dah expired itu tidak layak bonus. Satu bonus pun kau tak layak. Yang expired, apalagi yang dah hilang metrik. Yang hilang metrik lagilah tak layak. Tapi yang expired tu, okay, yang expired, yang belum bayar bulan ni dan sampai dah tarikh akhir, dia tidak layak bonus. Bonus apapun, fast start bonus pun tak layak. Okay, tuan-tuan punya tarikh akhir. Tarikh akhir aku awal 4 bulan contoh. Setiap 4 bulan aku kena bayar. Sebab apa? Aku punya tarikh akhir itu 4 bulan. Sebab engkau join 4 bulan. Kalau engkau join 4 bulan, maksudnya engkau punya tarikh akhir 4 bulan lah. Dia ikut engkau tarikh engkau join. Now masuk bulan Februari. Februari dah masuk. Sekarang dah masuk, contoh sekarang ini berapa? 9 hari bulan. Dah 9 hari bulan dah. Kalau engkau tak bayar bulan Februari, engkau dah expired dah. Itu maksud expired. Masuk bulan Februari, engkau tak bayar, sedangkan engkau punya tarikh akhir dalam 4 bulan, sekarang dah 9 bulan, engkau expired lah. Expired lah tu. Jadi semua bonus engkau tak layak. Bila engkau expired, masuk kira bonus pada Jumaat macam hari inilah. Ya. Orang lain semua dapat bonus, engkau tak dapat bonus. Engkau tak ada bonus. Walaupun engkau ada sponsor orang, engkau ada apa, downline engkau ada sponsor orang, engkau patutnya ada fast start bonus. Tapi sebab engkau tidak aktif, bermakna engkau tak layak bonus. Jadi setiap masa engkau mesti status engkau aktif. Tidak boleh bertukar menjadi expired. Kalau expired, dangerous. Bahaya ni kerana bonus tak dapat, tak boleh sponsor orang. Okay, mesti aktif. Sentiasa, tak boleh dia bertukar kepada expired. Expired maksudnya belum bayar bulan tu dan sudah sampai tarikh akhir. Sudah sampai. Expired lah. Ada orang dia punya tarikh akhir lewat 25 hari bulan. Itu nasib baik lah kan. Aku punya tarikh akhir 25 hari bulan, jauh lagi. Nasib baik lah. Tapi ada orang yang 4 hari bulan, ada orang yang 5 hari bulan, ada orang 2 hari bulan, ada orang 1 hari bulan. Dah, tarikh akhir dia dah. Sebab dia join masa tu. Dia join 1 hari bulan, 2 hari bulan, 3 hari bulan. So dia punya tarikh akhir itu awal. Kalau dia lambat saja, expired dia. Expired. Jadi tengok engkau punya expired. Engkau punya tarikh atau ship tu bilang. Macam mana aku nak tahu tu? Tuan-tuan pergi ke membership. Pergi my membership tu. Dia akan tulis di situ. Di situ dia akan tulis tuan-tuan punya tarikh akhir.
Okey, contoh. Contoh Sifu tunjukkan Sifu punya sistem. Okey, macam mana kita nak tahu tarikh akhir kita bila? Okey, so bila kita login, tuan-tuan buka My Membership. Okey, so dia akan tulis macam ni. Kalau kita dah bayar, tuan-tuan, dia akan beritahu macam ni. Kan? You are our monthly membership program, bla 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 bla. Your billing date, dia kata tu. Nampak tu? Your monthly billing date is the 23rd of the month. Maknanya engkau punya tarikh apa akhir tu. Tarikh bayaran akhir itu ialah 23. Yang Sifu punya. Yang tuan-tuan punya tengoklah, buka lah. Tuan-tuan buka lah. Buka sistem, tengok My Membership. Dia bagi tahu lah macam ni lah. Kalau Sifu 23. Yang tuan-tuan punya mungkin 4,000 bulan. Kan? 4,000 bulan, ada yang 2,000 bulan, ada 3,000 bulan. Ada yang 10,000 bulan. Dia ikut tarikh kau masuk tu, bila kau join. Itulah dia, tarikh dia. Jadi setiap bulan tu mesti bayar sebelum tarikh ini. Kalau lepas tarikh itu, you are expired. Tidak aktif dah. Engkau jadi retail customer dah. Tidak layak bonus dah. Tidak boleh sponsor orang dah. No commission for you. Tidak boleh beli barang dengan harga 75% discount. Tidak boleh. Boleh beli barang dengan harga runcit. Itu tuan-tuan. Jadi tengok di sini dia ada tulis tu. Berapa ribu bulan. Kalau di sini pun dia tulis ni 23 ni kan. Itu tarikh dia. Tarikh akhir. Jadi kalau tuan-tuan dah bayar, dia beritahu kat sini macam ni, Februari. You have paid your membership for the following months. Februari, March, 2 bulan Sifu dah bayar dah. Bulan ni dah bayar, bulan depan pun dah bayar. Macam mana boleh bayar bulan depan? Boleh menggunakan credit wallet. Credit wallet saja boleh. Bayar yang bulan depan punya tu. Kalau guna kripto tak boleh. Kalau guna debit card tak boleh. Tak boleh. Credit card tak boleh. Yang boleh credit wallet saja. Apa credit wallet? Itu bonus. Bonus tuan-tuan. Itu saja boleh bayar bulan depan. Diawalkan bulan depan dah boleh bayar dah. Menggunakan credit wallet. Alright. Macam itulah tuan-tuan. Okay, belajarlah tuan-tuan nak bayar tu, oi, kan? Kalau dah ada bonus tu, dah ada duit di credit wallet, bayarlah sendiri tuan-tuan, jangan suruh Sifu yang bayarkan. Sendirilah bayar tuan-tuan. Sifu banyak kerja. A lot of works. Kan? Kalau benda-benda, ini kan benda asas ni. Ini knowledge yang asas, ilmu pengetahuan yang asas. Bayar membership bulanan menggunakan credit wallet. Itu adalah ilmu yang asas. Bukan susah. Semua orang mesti tahu. Mesti tahu. Semua orang. Tidak boleh kita beritahu orang lain yang tolong buatkan. Tidak boleh tuan-tuan beritahu upline, tolong buatkan. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu ilmu yang basic. Basic. Kalau tak tahu macam mana? Belajarlah. Tak tahu, belajarlah. Belajar. How to do that? Percakapan tuan-tuan ialah, Sifu saya masih tak tahu cara nak bayar bulanan guna credit wallet. Boleh tunjukkan tak? That is suppose your words to me. Dan sebenarnya itu sudah ada
Dalam akademi dah ada sibu buat kan pelajaran tu. Okay. Tapi simple je tuan. Terlalu simple. I will show you here. Ya, sekejap saja tuan-tuan boleh pandai. Pergi ke My Earnings. Tekan My Earnings tu. Okey, yang paling simple lah. Yang paling simple. Ya, yang paling simple tuan-tuan kalau belum bayar. Kalau tuan-tuan belum bayar belum bayar untuk bulan ini. Okay. Tapi tuan-tuan ada bonus. Bulan ini belum bayar tapi ada bonus. Jadi dalam bila tuan-tuan buka My Membership ni, bila buka yang ni, dia ada butang di sini. Dia ada butang di sini. Okay, dia kata you have not paid. Dia kata you have not paid for this month. Tapi dia bagi butang. Ada butang di situ untuk tuan-tuan tekan. Untuk tuan-tuan bayar. Tekanlah butang tu. Tekan butang tu, lepas tu ada pilihan bayaran di situ. Pilihan bayaran boleh pilih credit wallet. Boleh pilih debit card, credit card, boleh pilih crypto, dan last kali ada pilihan untuk credit wallet. Ada pilihan credit wallet. Kalau tuan-tuan ada credit wallet, kalau tak ada dia tidak keluar. Kan? Tidak keluar itu credit wallet. Kalau tuan-tuan ada baru dia keluar pilihan tu. Jadi pilih yang credit wallet tu. Pilih. Okay, lepas tu tuan-tuan tengok screen tu. Tengok screen, pergi bawah tu submit je. Submit je, tekan je submit tu. Dah. Settle dah. Simple je kan. Apa susah-susah? Kenapa perlu sibuk gani pula buat kan? Betul-betul boleh buat sendiri. Kalau ada credit wallet lah. Kalau tak ada credit wallet, itu tak apa. Boleh minta sibuk punya bantuan. Tuan-tuan bayarlah. Sibuk akan guna kripto. Itu tak apa. Tapi kalau tuan-tuan nak bayar guna credit wallet, jangan guna Sifu. Kalau guna kripto, ya Sifu yang mesti bantulah. Sebab tuan-tuan tak ada kripto kan. Bayar RM55, Sifu yang tolong buatkan lah. Tapi kalau tuan-tuan ada bonus, buat sendiri. Jangan Sifu yang buatkan. Buat sendiri. So, itu cara pertama tuan-tuan. Okay? Cara pertama ialah pergi ke My Membership ini, tekan butang tu, bayaran. Dan pilih saja credit wallet. Settle. Okey, cara kedua, kalau tak mau buat yang tu, tuan-tuan pergi ke My Earnings. Dia ada dua cara. Tuan-tuan pergi ke My Earnings. Okay, pergi ke credit wallet. Tekan butang ni, credit wallet ni. Okay. Okay, tuan-tuan jangan tekan transfer to earnings kan? Ada orang dia tekan yang ni tuan-tuan, transfer to earnings tu. Jangan tekan tu. Transfer to earning ni maksudnya pindahkan balik duit dalam credit wallet balik ke tuan-tuan punya e-wallet. Kan? Jangan buat tu. So jangan tekan ni. Kan? Biarkan dia tu. Jadi tuan-tuan pilih bawah ni. Okay? Select user. Masukkan tuan-tuan punya username di sini. Kalau tuan-tuan nak aktifkan tuan-tuan punya bayaran bulanan tu sendiri. Ini cara kedua ni. Ini cara kedua. Masukkan di sini tuan-tuan username. Kalau tuan-tuan nak guna credit wallet sendiri tapi nak aktifkan orang lain. Downline. Aku punya downline. Boleh. Aku punya downline tu dia tak ada bonus. Dia nak aktifkan dia punya bulanan. Boleh tak aku buatkan untuk dia? Boleh. Guna engkau punya credit wallet. Kalau engkau ada credit wallet. Ini yang banyak suruh Sifu buat kan. Janganlah suruh Sifu buat. Engkau punya downline kau buatlah. Engkau punya downline kau buatlah. Janganlah Sifu yang buat kan. Okay.
Sibuk aku ada kredit wallet ni, tolong buatkan aku punya downline maintenance dia. Janganlah begitu. Engkau lah yang buat. Engkau punya downline kan. Jadi caranya sama. Sama caranya. Masukkan engkau punya kawan engkau punya username tu. Downline engkau punya username tu. Masukkan kat sini. Yang ID ni tak payah isi. Yang ni tak payah isi. Tak perlu. Nak isi-isilah. Tapi siapa isi tu bodoh lah. Buat apa engkau nak isi kan? Okay. Kalau engkau isi boleh, tapi penatlah engkau kan? Tak perlu pun nak isi tu. Yang perlu diisi ialah ini saja. Ini wajib. Username tu wajib. Okay. So isilah dia punya username. Macam mana aku nak tahu dia punya username? Tengoklah tim kau. Di sini. My team ni. Tengok username dia kat situ. Ada username dia kat situ. Okay. Tekan nama dia, nanti ada keluar tu. Dalam bracket ada dia punya username. Sebagai contoh lah. Sebagai contoh lah tuan-tuan. Macam mana aku nak tahu username aku punya kawan? Buka lah kau punya my team tu. Kan? Lepas tu pergi sini, ini view enroller tree, tekan tu. Belajar sekali je kan. Nah ni di sini tuan-tuan. Tuan-tuan punya username tu di sini. Kawan tu tengok nama dia lah. Kan? Contoh aku nak tahu si Soim punya ni. Soim ni dia punya username apa? Tekan nama dia. Okay? So nama dia ni, username dia ni. My live good. My live good to you. Yeah. My live good to you. Kat sini pun ada tu. My live good to you. Itulah dia username dia. Username downline engkau tu di dalam bracket ni. Nak tahu kan? Itu cara nak tahu. Kalau tuan-tuan nak tahu tuan-tuan punya downline punya username. Aku lupa lah username dia apa. Buka my team, tengok nama dia, klik nama dia, tengok di bahagian sini. Kan macam ni kan Sifu selalu kalau Sifu yang key in orang, Sifu akan bagi receipt ni. Sifu akan screenshot ini, Sifu bagi kepada orang baru tu kan. Jadi jangan tanya Sifu, apa username aku Sifu? Aku dah bagi kau screenshot ni kan, kau tengoklah dalam bracket tu, itulah kau punya username. Itulah username kau, tak payahlah aku nak beritahu. Dah ada dalam screenshot tu. Kan? Daripada sini kau dah tahu dah kau punya affiliate link. Affiliate link tu dia ikut username. Dia ikut username. Kalau kau tahu username, kau tahulah affiliate link kau. mylivegoodtour.com/username kau lah. Macam tu. Okay. Kalau kau pun tak tahu lagi, engkau pergi ke home ataupun tuan-tuan pergi ke my website. Ni, tekan my website ni. Ni my website ni, tekan butang tu. Kan, ada orang masih tak tahu. Okey, Sifu aku punya username apa? Aku punya affiliate link apa? Engkau tahu username tak? Tahu. Tahu. Iyalah, engkau sepatutnya tahulah. livegoodtour.com kau punya username lah. Tapi kalau engkau nak tahu juga, pergi ke bawah ni. Dipanggil Powerline Landing Page. Powerline Landing Page itulah engkau punya affiliate link. Ini Sifu punya. livegoodtour.com. Sifu Gani. Sebab username Sifu Gani kan. Jadi tuan-tuan pun ada macam ni. Tuan-tuan pergilah my website tuan-tuan tu. Copy paste lah. Copy link address. Post kat orang. Kan? Macam itulah tuan-tuan. Tuan-tuan nak bagi orang cerita produk. Copy link ni. Semua ada link ni kan. Untuk engkau. Ini dipanggil my website address. Tuan-tuan. Tapi dia kata jangan spam. Bila engkau share benda ni jangan spam. Buat kawan dulu. Kan, buat kawan dulu dengan orang tu. Dah bagus dah repo. Kan. Dia tanya, engkau buat bisa apa? Oh, aku buat di good. Ini ada aku punya link. Kau tengoklah. Macam itulah tuan-tuan.
berkawan dulu. Jangan tembak-tembak saja, orang tak kenal pun tembak bagi ya link ni. Kena report lah spam. Kan? Berkawan dulu. Macam tu lah. Mana dah sebut tadi? Jadi ini my earning, tuan-tuan pergi my earnings, credit wallet. Ini nak daftarkan diri sendiri atau tuan-tuan punya kawan. Bukan daftar, activate. Nak activate bayaran bulanan tu. Jadi masukkan username kat sini. Lepas tu di bawah ni pilih yang ni, order product or pay membership. Kan ni pay membership. Tuan-tuan nak pay membership kan? Jadi ada dua pilihan ni tuan. Nak transfer kredit boleh. Transfer kredit yang inilah. Nak transfer antara member. Boleh. Kalau tuan-tuan nak bayar landing page. Oh Sifu, saya nak bayar landing page guna credit wallet, boleh tak? Boleh. Boleh. Jadi tuan-tuan masukkan macam ni lah. Masukkan nama Sifu di sini, Sifu Ghani, pilih sini transfer kredit. Bayar $4.40. $4.40. Itu kalau transfer. Kalau tuan-tuan nak bayar diri sendiri, masukkan username sendiri kat sini, lepas tu tekan continue. Tapi kena ada duit lah dalam credit wallet tu. Nah ini kan cukup. Jadi pergi ke bawah ni. Paling bawah tuan-tuan. Paling bawah, tunggu sampai tuan-tuan nampak ni. Membership. Jadi Sifu nak buat ni untuk akaun kedua Sifu. Akaun kedua Sifu. Tak apa, Sifu buat lah. Akaun kedua Sifu itu, akaun pertama ni dah bulan depan dah bayar. Sifu nak bayar, contoh malam ni Sifu nak bayar akaun kedua. Sifu Ghani 2. Sifu Ghani 2. Continue. Lepas ni kita stop. Di bawah, pergi bawah. Ni kalau tuan-tuan nak order produk, pilihlah produk. Ini cara nak beli barang tu sama juga. Nak bayar bulanan tu, pergi ke sini, tekan ni tuan-tuan. Ni yang kosong ni, tekan. Pilih ini. Ini monthly membership lah. Kalau tuan-tuan nak upgrade pergi yearly, pilih yang ni. Ini yearly, setahun. Kalau nak bayar bulanan, yang ni. Jadi tekan saja continue. Tekan ni, continue ni. Selepas tekan ni, tekan continue. Bukan susah. Dia akan beritahu. Ini akaun kedua saya ni kan. And then sampai di sini, tuan-tuan tekan saja issue credit. Tekan butang ni saja tuan-tuan. Issue credit. Tekan OK. Dah. Selesai dah. Credit successfully issued, dia kata kan. Dah selesai. Bukan banyak kerja nak buat tuan-tuan. Sendiri boleh buat kan. Pening kepala kalau Sifu nak buat tuan-tuan. Terlalu ramai orang minta Sifu buat kan. Pening, banyak kerja Sifu nak buat. Jadi benda-benda asas seperti ni buat sendirilah. Ini asas ni, knowledge yang mesti semua orang tahu. Tidak ada excuse. Tidak ada alasan ni tuan. Tak tahu, belajar. Sebab ini mesti dipelajari. Mesti. Semua orang. Semua orang mesti pelajari benda ni. Sebab ini adalah ilmu yang basic, ilmu yang asas, mesti dibuat oleh setiap orang. Ada bonus, buat sendiri. Kan? Dia macam pelik tuan-tuan. Dia macam pelik. Pelik didengar. Kan? Kalau tuan-tuan kata, Sifu, saya ada credit wallet, tolong maintainkan saya. Dia macam pelik dengar. Engkau tak boleh buat sendiri. Kan tu benda asas tu. Engkau buat sendirilah. Jangan suruh Sifu buat. Jadi Sifu tidak reply begitulah tuan-tuan. Tapi begitulah sepatutnya tuan-tuan. Jangan suruh orang lain buatkan. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Tak tahu belajar. Alright. Jadi sampai situ saja untuk malam ni. Jangan ambil hati. Kan?
Jangan ambil hati, ini Sifu nak ajar ni. I'm a mentor, I'm a teacher, I'm a trainer, I'm a master trainer. So I'm teaching you. Okay, I'm teaching you the correct way. Sifu ajar tuan-tuan adalah cara yang betul. Kan? Sifu ajar tuan-tuan. Okay, jangan ambil hati. Dalam belajar tak boleh ambil hati. Kan? You must improve yourself. Okay? Kena improve. Hari ini aku tak pandai, besok aku pandai. Aku belajarlah. Okay? Terutama yang ada kredit wallet, yang ada bonus tu. Buat sendiri. Buat sendiri. Kalau tak ada, itu tak apalah. Kan, Sifu, aku nak maintain ni, Sifu. Kredit wallet aku tak ada. Aku nak maintain guna kripto. Sebab aku tak ada kripto, jadi Sifu buatlah. Saya banking ke akaun Sifu. Itu okey. Kan, itu memang Sifu kena bantu. Kan hari ini ada orang, dia ada 4 downline dia. Kan? Ada 4 downline dia nak beli dengan Sifu credit wallet. Mana boleh beli dengan Sifu? Sifu bukan banyak credit wallet. Satu hari je Sifu punya bonus tu habis lah. Tidak sampai satu hari lah tuan. Credit wallet Sifu akan habis. Okay, jadi Sifu tidak jual credit wallet. Jangan beli credit wallet dengan Sifu. Sifu tak jual. Sifu beli, Sifu yang beli. Bukan Sifu jual, Sifu beli. Kan? Tentu ada credit wallet tak? Ada. Jual dengan Sifu lah. Sifu beli. Jangan beli dengan Sifu. Jual dengan Sifu boleh, beli tak boleh. Sebab Sifu memang tidak cukup credit wallet. Okay? Jadi kalau tuan-tuan nakkan Sifu tolong aktifkan tuan-tuan punya bayaran bulanan, boleh. Dengan kripto. Okay? Jadi bayar dengan Sifu berapa? 55. Bukan 50. 55. Bayar Sifu lah. Bank in ke akaun Sifu, jadi beritahu, okay, ini username aku dan password. Perlu password tak? Sebab Sifu kena login tuan-tuan punya sistem. Kalau nak bayar kripto, kalau kita nak bayar kripto, dia punya cara ialah kita login tuan-tuan punya sistem. Jadi kena bagi tahu password, username dan password. Sifu login, baru Sifu akan guna Sifu punya kripto. Itu cara dia. Okay, mesti. Kalau nak Sifu buatkan, kena bagi tahu password. Kalau tak boleh buat. Tak boleh buat, tuan-tuan. Dia tidak boleh melalui Sifu punya sistem, tak boleh. Tidak boleh. Kalau kredit wallet boleh. Kredit wallet boleh. Kredit wallet boleh. Kita boleh buatkan daripada sistem kita. Orang dalam kita tu, kita boleh tolong buatkan dengan kredit wallet. Tapi kalau kripto tak boleh. Kripto kita masuk dia punya sistem, username dia, password dia, kita masuk, lepas tu kita pilih kripto. Jadi kripto tu Sifu punya kripto lah. Jadi Sifu bayar guna kripto itu. Okay? Dengan login dia punya sistem. Tidak boleh melalui sistem Sifu. Sebab itu Sifu kalau orang nak minta Sifu buatkan dia punya bayaran bulanan, Sifu akan minta dia, engkau punya username apa, engkau punya password apa. Mesti bagi kat Sifu. Kalau tak boleh buat. Bayaran 55, jangan 50. Kan, sebab kosnya 55 tu. Kan? Kos. Dia ada transaksi kos. Tidak boleh 50. 50 kalau kredit wallet lah. Dan Sifu tidak guna kredit wallet. Sifu guna kripto. Kalau kredit wallet buat sendiri lah tuan-tuan. Tuan-tuan buat sendiri lah. Okey, sudah pukul 11, 10 minit. Jadi kalau ada yang tersinggung, jangan tersinggung. Ini pelajaran, ini training, ini tuition. So I'm teaching you the knowledge. Teaching you knowledge, supaya tuan-tuan punya knowledge itu upgraded lah, kan? Upgraded lah. Okay, so kita berdendang.